Hebat dalam perubatan Nabi ialah kita makan talbinah. Setiap pagi ketika perut kosong makan talbinah. Talbinah ni apa dia? Talbinah ialah serbuk barli. Kita makan biji barli, rebus buah ayak, buah susu buat atas lagi, buah air lagi buat atas lagi, nak bagi sedap. Tapi Nabi talbinah ni diceritakan oleh pengkaji-pengkaji talbinah, dia kata itu ialah serbuk barli. Saya duk cari tak mana nak sebut Bali ni. Kedai organik ada. Kedai organik, kedai farmasi yang ada bahan organik tu cukup-cukup mahal. Tapi ada satu orang dia cerita kat saya, dia kata Ustaz pergi Mirah Sahib Ustaz. Satu gundi ada Ustaz. Dia jual murah je Ustaz kata. Itu serbuk Bali. Boleh amal. Kalau nak rasa tawak memang tawak lah. Buah susu sikit. Sebab apa? Talbinah itu laban. Laban tu susu. Boleh campur yang panas, campur susu sikit, bagi sedap sikit. Itu antara amalan Nabi dan para pengkaji yang mengkaji, dia kata itu untuk menjaga usus dan juga kita punya pankreas. Wallahu a'lam bissawab. Itu antara kajian-kajian mereka lah. Okey. Kemudian disebut lagi as-samin minhu qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari yang ke-8 dalam bulan Rabiul Awal ini baginda sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Madinah. Jadi kita habaq itu peristiwa hijrah ini bermula daripada Muharram, bermula daripada niat, bermula daripada azam, bermula pada pergerakan secara kecil-kecilan. 24 hari bulan Safar, Nabi dan juga baginda dan Sayyidina Abu Bakar masuk dalam gua sekejap, kemudian keluar balik terus ke perjalanan. 8 hari bulan baru masuk sampai ke Madinah. Jadi 8 hari bulan khadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Wal 'ashir minhu tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijah radhiyallahu anha. Hari yang ke-10 di bulan Rabiul Awal ini hari pernikahan di antara baginda sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Hari yang ke-10. Wasani 'ashar minhu Maulid Rasulullah alaihi wasallam, pada hari yang ke-12. Irtifaq ulama mengatakan hari yang ke-12 hari Maulud baginda sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal. Itu antara benda-benda yang diceritakan oleh ulama-ulama kita tentang apa yang berlaku dalam bulan Rabiul Awal. Satu lagi ditambah ialah dilantik kenabian sebagai rasul pada 9 Rabiul Awal. Ada juga maklumat tambahan yang saya buat nota kat sini, juga berlaku dalam bulan Rabiul Awal. Itu bulan yang hebat, yang banyak ulama-ulama membuat kebaikan dan juga melaksanakan sunnah dengan banyaknya pada bulan ini. Almarhum guru saya daripada Indonesia, Medan, yang mengajar saya falak dan juga kitab tentang alat falak robot mujayab tu, dia pun setiap kali bulan Rabiul Awal dia akan tutup pesantren dia tutup pondok dia untuk pelajar dia bercuti, dan kami ambil mai ke Malaysia untuk mengajar falak. Biasanya dia akan mai 3 minggu atau sebulan dekat sini, tapi wallahu a'lam bissawab tak sempat dengan lama dengan dia. Dalam 2 bulan lepas kot dia dah kembali ke rahmatullah. Jadi mudah-mudahan ilmu yang dia sampaikan tu dapat jadi manfaat kepada kita. Sebab anak murid dia di Malaysia cukup banyak anak murid dia. Di Kedah banyak, di Kelantan, di KL, yang sampai ke Mesir pun ada. Semua anak murid dia bidang falak ni. Jadi saya masih ingat lagi dia ni, kalau kita tanya umur berapa Pak Kiai, belum 100 lagi. Dia kata tak 100, saya tak tahu. Sampai kelas sejak saya jumpa dekat Jentera tahun 2015, 2014, tak tahu umur dia berapa. Dia kata belum 100. Tapi kuat orang dia. Banyak amalan yang dia bagi untuk kita, insya-Allah untuk kita amalkan. Itu antara ulama-ulama meraihkan bulan ni dengan benda-benda yang mengagungkan bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Jadi dalam bulan ini juga kebanyakan kita digalakkan untuk membaca sejarah-sejarah dan juga sirah-sirah. Kalau ustaz-ustaz lain tak baca, kita baca sendiri. Beli buku baca tentang sirah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh panggil ustaz-ustaz untuk baca, untuk cerita pasal sirah Nabi, Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kita boleh baca sendiri, cari kitab-kitab berzanji. Antara sejarah yang banyak dicerita tentang baginda sallallahu alaihi wasallam ni berzanji kan. Dulu kampung-kampung ada tim berzanji. Tim berzanji ni raja dia tim kunuri lah. Malam kunuri itu marhaban, kita panggil kan marhaban. Jadi saya baca sikit tentang berzanji ini. Dalam satu bab dia kata apa?
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wat tawaddu'. Dia kata itu antara benda yang kita nak ambil sini, bahwasanya bagi Rasulullah SAW itu orang yang paling cukup syadidal haya, paling cukup permalu, paling pemalu. Dia kata wat tawaddu', juga orang yang tawaddu'. Di sini ulama-ulama menceritakan tentang dua sifat yang paling hebat yang ada pada Nabi, iaitu tawaddu' dan juga haya, sifat malu, sifat terlalu malu. Bukan malu nak cakap dengan orang tetapi malu untuk membuat segala benda-benda yang memburukkan Islam dan juga diri dia sendiri. Jadi kita juga dituntut untuk ambil sifat ini, syadidal haya. Kenapa? Kerana benda ni untuk kita menjaga maruah kehormatan kita dan juga agama kita. Kita ni orang Islam, ulama-ulama kata kita sebagai duta Islam, kita duta kepada orang bukan Islam. Jadi apa yang kita buat, kita kena jaga tingkah laku kita supaya tak bagi pengaruh tidak elok, kesan tak elok, pandangan tidak elok untuk agama kita. Jadi kita kalau boleh kita amalkanlah antara sifat yang disebut dalam kitab Barzanji ini, syadidal haya wat tawaddu'. Sangat tawaddu', walaupun ilmu tinggi, walaupun pangkat tinggi, tapi sangat tawaddu' dengan orang ramai, orang sekeliling dia. Itu antara sifat Nabi yang kita boleh ambil iktibar pada malam ini. Kenapa? Kerana kata bagi Saidina Ali, dia kata apa? Kalau orang agama ini gelincir, dia kata orang alim ini gelincir, maka akan gelincir bersamanya seluruh alam, dia kata. Sebab tu kena ada dua-dua sifat ni supaya tidak gelincir seluruh alam dengan gelincirnya orang-orang yang alim. Wallahu a'lam bissawab. Okey. Dah habis 4 bulan Rabiul Awal dan juga sekitar Nabi sikit-sikit.